merujuk kepada penggunaan bahasa Melayu dalam 3 wilayah di selatan Thai, merangkumi Patani, Yala dan Narathiwat. Saya ingin menggagaskan agar supaya penggunaan bahasa Melayu ini dilestarikan, diteruskan dalam bentuknya yang asli dan sempurna. Walaupun diakui bahawa orang Melayu Patani sekarang masih bercakap Melayu, tetapi bahasa Melayu yang pakai oleh mereka adalah bahasa Melayu lokal ataupun bahasa Melayu tempatan yang tidak difahami oleh orang lain. Maksud saya dengan penggunaan bahasa Melayu di Patani ini ialah penggunaan bahasa Melayu dalam bentuknya yang standar, yang piawai, yang pakai oleh orang Melayu di seluruh Nusantara. Artinya orang Melayu Patani bila bercakap orang lain boleh faham, dan bila orang lain bercakap Melayu orang Patani boleh faham. Ini maksud saya. Jadi oleh kerana Patani berada di selatan Thai, mereka terikat dengan upaya integrasi Thailand untuk membentuk satu masyarakat Thai yang bersatu. Jadi ada kekangan dalam penggunaan bahasa Melayu. Terhad misalnya, setakat ini penggunaan bahasa Melayu di selatan Thai ataupun di Patani, di Narathiwat dan di Yala terhad kepada pengajian agama Islam di pondok-pondok ataupun di beberapa buah sekolah tertentu. Tidak meliputi, tidak merangkumi, tidak meluas. Jadi kalau boleh kita dapat usahakan supaya pengajian Islam di Patani ini tetap dipelajari lewat ataupun melalui bahasa Melayu, bukan bahasa Thai. Coba jaga supaya pengajian Islam di selatan Thai ini melalui bahasa pengantar bahasa Melayu, bukan bahasa Thai. Dengan cara ini kita dapat meneruskan legasi bahasa Melayu ini sampai bila-bila. Kalau tidak, kalau kita tidak gunakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar, saya khawatir pada masa nanti penggunaan bahasa Melayu akan makin berkurang sebelum akhirnya dia pupus langsung. Nah, ini coba kekalkan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang pengajian Islam. Jangan ada teks pengajian Islam dalam bahasa Thai. Di Patani cukup banyak kitab-kitab klasik warisan ulama-ulama Patani yang dulu. Misalnya kitab-kitab kalangan Syekh Daud Al-Fatani dan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ataupun Syekh Nikmat Kecil Al-Fatani, memang cukup banyak. Jadi pada waktu dulu pengajian ilmu-ilmu Islam di Patani dan malah di tanah Melayu juga adalah menggunakan teks Jawi yang ditulis oleh ulama Patani. Jadi coba teruskan legasi ini sampai bila-bila. Dari segi ulasan, dari segi tafsiran, terserah kepada cara guru-guru mengajar. Tetapi teks utama itu tetap dipakai. Seperti juga orang-orang Arab mengekalkan pengajian kitab-kitab turas mereka. Jadi kalau boleh kitab-kitab Jawi lama Patani ini diterbitkan balik. Bukan saja dipelajari, tetapi diterbitkan balik dengan anotasi dan dengan ejaan bahasa Melayu yang terkini. Nah, ini satu. Pengekalan bahasa Melayu lewat pengajian pondok, lewat pengajian subjek-subjek agama. Satu lagi, untuk meratakan, untuk mempopularkan bahasa Melayu ini di kalangan awam, di kalangan orang-orang yang tidak belajar pondok, ialah dengan cara kita mengadakan media, baik dalam bentuk majalah, radio, YouTube atau apa saja dalam bahasa Melayu. Media ini sangat berpengaruh. Jadi setakat ini saya perhatikan tidak ada majalah utama yang terbit di selatan Thai, di wilayah
yang saya sebutkan tadi, Patani, Yala dan Narajiwat, yang terbit dalam bahasa Melayu. Saya pada waktu dulu-dulu pernah membaca majalah Utusan Thai Selatan yang terbit dalam dua bahasa. Itulah bahasa Melayu, tulisan Jawi dan bahasa Thai. Sudah cukup bagus untuk waktu itu. Tetapi sayangnya, saya rasa majalah ini sudah tidak terbit lagi. Satu, kemudian ada usaha-usaha menerbitkan majalah Azan. Saya pernah lihat ada tulisan-tulisan bukan saja dalam bentuk berita, tetapi juga dalam bentuk artikel-artikel sastra. Ada sajak, ada cerpen juga. Satu hal yang sangat bagus. Tetapi sayangnya majalah ini juga tidak kekal lama. Selain daripada itu ada. Sekarang sudah diterbit surah Azan oleh Dr. Suraya Capakia. Okay. Jadi kemudian ada majalah-majalah terbitan Majelis Agama Islam. Saya pernah lihat misalnya majalah apa yang terbit di Patani oleh Majelis Agama Islam Patani, dan satu lagi Al-I'tisam rasanya yang pernah diterbitkan oleh Majelis Agama Islam Yala. Tetapi sayangnya majalah-majalah ini tidak berterusan. Saya sangat berhasrat untuk melihat ada walaupun satu majalah yang terbit di 3 buah wilayah ini dalam bahasa Melayu. Dengan melalui majalah ini kita dapat menulis dalam bahasa Melayu. Mereka-mereka yang punya bakat menulis, yang cenderung menjadi wartawan, yang cenderung menjadi pengarang, dapat menulis di majalah ini. Dan majalah ini juga dapat menjadi perantara di antara pengguna bahasa Melayu yang mahir dengan pembaca bahasa Melayu di kalangan masyarakat awam. Jadi kalau kita perhatikan banyak istilah-istilah baru yang dipakai dalam bahasa Melayu baik di Malaysia ataupun di Indonesia yang tidak dapat difahami oleh kawan-kawan kita di Patani, walaupun mereka sebenarnya adalah pengguna bahasa Melayu yang hebat pada zaman dahulu. Terbukti daripada buku-buku teks agama yang terbit pada zaman dahulu. Jadi saya rasa penerbitan majalah ini tidak memakan kos yang tinggi. Kita cukup mempunyai seorang editor, seorang jurutait, kemudian kalau boleh ada pembantu, satu orang dari segi proof, dari segi ilustrasi, dari segi grafik, kemudian dari segi pengedaran. Kalau boleh diusahakan satu dana oleh NGO ataupun oleh pihak-pihak tertentu, ataupun oleh jabatan bahasa di mana-mana universiti di Selatan Thai untuk mengurus benda ini. Ada dana tetap setiap bulan, baik misalnya daripada korporat-korporat yang berjaya, yang punya harta yang banyak, yang punya perniagaan besar, ataupun daripada majlis-majlis agama yang setiap bulan, setiap tahun memungut zakat fitrah daripada orang awam Islam. Apa salahnya kalau sebahagian daripada kutipan-kutipan ini dikhususkan, dikhaskan untuk menerbitkan sebuah majalah bulanan. Jangan tebal, cukup dengan 50 halaman saja. Tetapi secara regular, tetap setiap bulan. Kalau kita boleh mengambil contoh apa yang telah dilakukan oleh Majelis Agama Islam Kelantan dengan penerbitan majalah pengasuh. Majalah pengasuh ini sudah lebih daripada 1 abad usianya. Mula terbit pada 1918 dan berterusan sehingga sekarang. Jadi walaupun tidak popular, tetapi dia tetap diterbitkan dan diikuti oleh pembaca Jawi di seluruh tanah Melayu, di seluruh Malaysia. Kita ada siri khutbah jemaah dalam tu yang diikuti oleh imam-imam, termasuk daripada Patani sendiri membeli majalah pengasuh untuk dibaca khutbah jemaah yang tersiar di dalam tu. Jadi apa salahnya kalau di Patani terbit majalah seperti ini, khutbah-khutbah dengan isu-isu yang berbangkit di sekitar masyarakat lokal Patani. Khutbah ini juga kena selaras dengan kondisi masyarakat tempatan. Mungkin khutbah jemaah yang disiarkan oleh majalah pengasuh terbitan Kelantan tidak sesuai untuk masyarakat Patani. Jadi hal-hal seperti ini perlu dilihat.
Dua, satu tadi saya sebut tentang bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pengajian di pondok-pondok. Yang kedua, adakan sebuah majalah khusus yang terbit dalam bahasa Melayu secara tetap bagi menampung karya-karya dalam bahasa Melayu, di samping untuk menyebarluaskan pemahaman masyarakat, kefahaman masyarakat dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, di media lain. Sekarang ini Facebook, YouTube, TikTok, media dalam bentuk TikTok, dalam bentuk YouTube, dalam bentuk Facebook, dalam bentuk segala macam lah. Jadi cukup berpengaruh. Jadi cuba gunakan peluang ini untuk memaparkan isu-isu berbangkit di Patani, peristiwa-peristiwa yang berlaku di Patani, event-event, pesta-pesta, perayaan-perayaan yang masih diteruskan oleh orang Melayu Patani, budaya. Coba sorotkan, coba fokus benda-benda ni dan beri ulasan dalam bahasa Melayu yang benar lah, bukan dalam bahasa Melayu lokal Patani yang terhad dipahami hanya oleh orang Patani. Jadi penggunaan bahasa Melayu ni sebenarnya meluas, berjuta-juta orang boleh memahami bahasa Melayu, bukan saja di Patani tetapi juga di Malaysia dan di Indonesia. Kalau campur semua sekali lebih daripada 200 juta. Sekarang ini 300 lah. 300 mungkin boleh kata. Sekarang ni hampir keseluruhan orang Jawa boleh berbahasa Melayu. Walaupun mereka masih berbahasa Jawa. Tapi dari segi media, dari segi perantaraan, dari segi hubungan dengan negara dengan etnik-etnik lain di seluruh Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Jadi kita jangan rasa terpinggir bila menggunakan bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu termasuk di antara bahasa utama dunia. Dia bukan seperti bahasa lokal beberapa negara lain. Seperti bahasa Tibet, seperti bahasa kita kata Burma misalnya, yang terhad dalam negara mereka sendiri. Tetapi penggunaan bahasa Melayu cukup banyak. Di Selatan Thai, di Brunei, di Selatan Filipina, di Malaysia, di Indonesia, dan malah di Australia mereka menggunakan bahasa Melayu. Pengajian Melayu sekarang ini mendapat tempat di banyak buah universiti di dunia. Jadi kita jangan merasa terpinggir ataupun rendah diri dengan menggunakan bahasa Melayu. Anggaplah bahasa Melayu ini satu bahasa bertaraf dunia. Perdana Menteri Malaysia baru-baru ni Ismail Sabri bercakap di PBB dengan menggunakan bahasa Melayu. Ini satu hal yang bagus, yang apa nama ni membuka mata masyarakat dunia akan wujudnya bahasa Melayu. Jadi beberapa segi seperti ini yang saya sebutkan, pengajian bahasa Melayu, pengajian bahasa Melayu dalam bidang pengajian Islam, kemudian penerbitan sebuah majalah, atau kalau boleh penerbitan akhbar mingguan, kalaupun tidak akhbar harian, di samping majalah bulanan. Kemudian di media-media. Saya rasa melalui tiga sarana ini, tiga apa nama ni, kaedah ini, kita boleh mempertahankan kewujudan bahasa Melayu di selatan. Saya merasa khawatir dengan perkembangan yang ada sekarang ini, kalau bahasa Melayu di selatan Thai akan makin terpuruk, akan makin apa nama ni hilang. Sebab yang wujud sekarang di Patani dan di Yala dan di North ialah bahasa Melayu lokal yang tidak dipahami oleh orang lain. Mereka pun tidak memahami bahasa yang dipakai oleh orang Malaysia. Jadi hal ini saya rasa di samping apa nama ni usaha-usaha dalam bentuk lain yang saya tak mahu sentuh di sini, tapi usaha dalam bentuk pengekalan bahasa Melayu dalam penulisan, dalam media lain adalah satu aspek yang tak patut diabaikan. Camkanlah ini, usahakanlah, keluarkanlah uang sedikit untuk penulisan bahasa Melayu. Tidak guna kalau kita dapat apa namanya harta yang banyak ataupun dapat kuasa yang kuat, yang tinggi, tetapi
kita kehilangan bahasa. Hilang bahasa, hilang bahasa. Hilang bahasa, hilang bangsa. Ini satu hal yang patut kita ingat benar-benar.